Pagi semua. Okey, jadi kalau ada kawan-kawan yang masih lagi belum join kelas kita, tolonglah PM bagi tahu dah rehat dah habis. Minta tolong masuk kelas. Okey. Jadi hari ni kita nak sambung lagi standard kandungan 2.3 iaitu sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Tapi hari ini kita nak fokus on perbandingan antara alkana dan alkena. Okey. So sebelum kita mula, cikgu nak minta kamu tengok kriteria kejayaan dahulu. Okey. Kejap ya. Okey, so kriteria kejayaan kita ada 3 sehari ni. Hari ni tak panjang, tajuk kita sikit sahaja tapi kita nak membincangkan eksperimen. Jadi cikgu harap kamu boleh bersedia dengan buku teks dan juga modul. Jadi kriteria kejayaan yang pertama, kamu dapat menyatakan satu daripada dua persamaan antara alkena dan alkana. Kamu boleh menyatakan apa persamaan alkana dan alkena ni. Okey, yang kedua kamu dapat menghitung ataupun mengira jisim karbon dalam propana dan propena ataupun dalam alkana dan alkena. So kat sini cikgu bagi contoh untuk propana dan propena. Yang ketiga, kamu dapat menerangkan sekurang-kurangnya dua perbezaan antara alkana dan alkena dari segi sifat fizik dia daripada sifat kimia dia. Okey, so tanpa membuang masa, kita lihat skrin di depan. Kita nak bincangkan apakah perbandingan antara alkana dan alkena. Okey, so sekarang the first thing kita tengok dahulu apakah itu persamaan antara alkana dan alkena. Okey, so yang dekat atas ni adalah persamaan ya. Yang saya tik menggunakan pen merah ni. Okey, so kita lihat sekejap. Okey, kita lihat perbezaan yang pertama iaitu persamaan yang pertama. Okey, alkana dan alkena ini kedua-duanya adalah hidrokarbon. Okey, kedua-duanya adalah hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Maksudnya dua-dua ni ada C dan H sahaja. Dia tak ada unsur lain iaitu oksigen ke, nitrogen ke. Okey, itu adalah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua adalah kedua-duanya mengalami pembakaran lengkap. Dia mengalami pembakaran lengkap menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, so itu adalah dua persamaan. Jadi cikgu harap kamu dapat menyebut atau menyatakan secara lisan atau bertulis satu daripada dua persamaan ini. Okey, yang kedua kita nak melihat perbezaan dia. Okey, so mana satu perbezaan? Yang daripada warna purple ni, ini adalah beza dia. Okey, perbezaan. Okey, kita lihat dahulu perbezaan yang pertama. Okey, sifat fizik dia sama okey, sorry, ni persamaan ada 4 ni. Cikgu minta maaf, ada lagi 2 persamaan iaitu sifat fizik dia sama. Persamaan yang ketiga dan persamaan yang keempat, bilangan atom karbon dia sama banyak. So dekat sini kita mengambil kira untuk heksana bagi mewakili alkana dan heksena bagi mewakili alkena. Okey. So tadi cikgu minta maaf ada 4 persamaan. Jadi kalau kamu boleh sebut satu daripada 4 tu dah dikira kamu berjayalah dalam pembelajaran kimia kita hari ini. Okey, so kita nak lihat perbezaan. Okey, kita nak lihat perbezaan yang pertama dari segi
jenis hidrokarbon. Okey, dari segi jenis hidrokarbon, kalau kita tengok dekat sini, heksana dia adalah hidrokarbon tepu. Okey, dia adalah hidrokarbon tepu. Manakala heksana hidrokarbon tak tepu. Okey, itu adalah perbezaan yang pertama antara alkana dan alkena. Okey, perbezaan yang kedua adalah dari segi jenis ikatan kovalen. Okey, heksana ni dia mempunyai ikatan kovalen tunggal. Okey, iaitu antara atom karbon. Kita wakilkan dia dengan C, ikatan 1C. Okey, manakala untuk alkena, dia mempunyai ikatan kovalen ganda 2, C double bond C, antara atom karbonnya. Okey, yang ketiga, perbezaan yang ketiga dari segi tindak balas kimia dia. Okey, kalau alkana ataupun heksana, dia mengalami tindak balas penukar gantian. Okey, dia mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen. Okey, dengan halogen. Manakala untuk alkena, okey, alkena ni dia mengalami tindak balas penambahan pada ikatan kovalen ganda 2 antara dua atom karbon tadi. Okey, manakala yang keempat, okey, peratus jisim karbon per molekul. Peratus jisim karbon per molekul untuk alkana dia lebih rendah, manakala untuk alkena dia lebih tinggi. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak kira peratus jisim karbon per molekul untuk alkana dan alkena. Okey, seterusnya yang kelima, perbezaan yang kelima adalah dari segi jenis nyalaan. Okey, alkana ni ataupun heksana ni dia punya nyalaan dia kurang berjelaga berbanding alkena. Okey, alkena ni dia punya nyalaan dia lebih berjelaga. Sebab apa dia lebih berjelaga? Sebab dia mengandungi peratus jisim karbon per molekul lebih tinggi. Awak kena faham, jelaga tu adalah disebabkan oleh peratus jisim karbon per molekul. Okey, ada soalan tak nak tanya untuk bahagian ini? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, sekarang cikgu nak ajak kamu sama-sama tengok video, tengok buku teks. Okey, tengok buku teks muka surat 86. Okey, buku teks muka surat 86. Iaitu eksperimen 2A, kita nak membandingkan antara alkana dengan alkena. Okay, kita nak bandingkan antara alkana dan alkena. Okey. So, eksperimen 2A, cikgu besarkan sedikit supaya kita boleh nampak dengan jelas. Okey. Alright. So, kita lihat dahulu A. Dia sebenarnya eksperimen ini ada 3 Okay, eksperimen ni ada 3 bahagian yang kita nak lihat. Okay, the first one adalah bahagiannya kejelagaan nyalaan. Okay, saya rasa hari ni internet agak lag sedikit. Okay, so kalau nanti saya akan share video lah untuk kamu lihat. Okay, video yang seakan-akan dengan pembelajaran kita hari ni sebelum saya sempat upload video pembelajaran kita. PDPR kita ni. Okay. So, kita tengok yang pertama dari segi kejelagaan nyalaan. Okay. So, kita tengok dekat sini tujuan eksperimen ini kita nak membandingkan heksana iaitu C6H14 dan heksana C6H12 dari segi kejelagaan nyalaan semasa pembakaran dijalankan.
Okey, so pernyataan masalah dia, kita boleh tengok dia kata, adakah alkana dan alkena ni akan terbakar dengan kuantiti jelaga yang sama? So itu pernyataan masalah. So hipotesis kita pula, kita katakan heksena, okey, dia akan terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga. Okey, heksena akan terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga berbanding heksana. Okey. So itu hipotesis lah kenapa heksena ni dia akan terbakar dengan lebih banyak jelaga sebab dia mempunyai bilangan karbon dia mempunyai peratus jisim karbon per molekul yang lebih tinggi. Okey, jadi pun boleh ubah dimanipulasi. Of course lah kita kena ambil satu heksana iaitu alkana dan satu lagi heksena. Okey. Okey. So apa yang kita nak perhatikan iaitu pun boleh ubah bergerak balas adalah kejelagaan nyalaan. So kita nak lihat antara kita akan lihat jelaga tu menggunakan kertas turas. So kita akan tengok kertas turas mana yang akan menghasilkan warna hitam yang banyak. Okey. Okey. So pembuli ubah dimalarkan adalah isi padu heksana dan heksena. Okey, bahan yang kita akan gunakan dalam eksperimen ini adalah heksana, heksena, kayu uji, mancis dan kertas turas. Manakala radas yang akan kita gunakan pula adalah mangkuk penyejat dan juga silinder penyukat. Okey, so sekarang kita nak tengok prosedur. Okey, kita nak melihat prosedur. Okey, prosedur ni kita masukkan 2 cm padu heksana. Okey, heksana ni dia dalam keadaan cecair pada suhu bilik. So kita masukkan 2 cm padu heksana ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Ni mangkuk penyejat ni. Okey, kamu lihat cikgu ada bulatkan rajah dekat skrin pada rajah 2.9 tu. Okey, so kita masukkan 2 cm padu heksana ke dalam mangkuk penyejat. Kemudian kita gunakan kayu uji menyala tu dan kita nyalakan heksana. Okey, semasa heksana ni terbakar, kita ambil satu keping kertas turas, kita letak dekat atas nyalaan tadi tu. Macam gambar 2.9 ni. Kita letak kertas turas. Macam ni Okay. So inilah kertas turas tu. Okay. So tadi kita dah buat untuk heksana. So kita ulang balik langkah 1 sampai 3 tadi tu. Kita guna juga heksena dengan kuantiti yang sama ataupun isi padu yang sama. Okay. Kemudian kita perhatikan kejelagaan nyalaan pada kertas turas. Okey. So kalau kamu lihat, ini adalah heksena. Ini adalah heksana. Dan ini adalah heksena. Okey. So, mana yang menghasilkan lebih banyak warna hitam dekat kertas turas tu? Boleh perhatikan tak? Mana yang menghasilkan lebih banyak warna hitam? Heksena. Heksena. Okey. Kalau kita buat eksperimen dia, boleh nampak kejap ya. Cikgu rasa belum nampak lagi dekat skrin kamu. Dia lambat sikit. Okey. So inilah eksperimen yang kita buat. Okey. So ini mangkuk pija heksena. Ini adalah heksana. So nampak dekat sini kertas turas tu nampaklah ada warna hitam ataupun dekat piring mangkuk pija tu lagi banyak warna hitam. Hitam tu adalah disebabkan oleh jelaga. Okey, jelaga tu disebabkan oleh kehadiran karbon. Okey. So itu kita nak melihat perbandingan dari segi kejelagaan nyalaan. Yang kedua, tindak balas yang B ni iaitu kita nak melihat tindak balas dengan air bromin. Okey kelas, apa warna air bromin? Warna perang. Ya, warna perang.
Okey, warna perang Okey, jadi tujuan eksperimen yang kedua, kita nak bandingkan heksana dan heksena menggunakan air bromin. Okey, so hipotesis kita, okey, kita katakan heksena dengan heksena ni dia boleh nyah warnakan. Apa maksud nyah warna? Dia boleh lunturkanlah warna perang air bromin, tetapi heksana dia tak boleh menyahwarnakan warna perang air bromin. Kenapa heksana dia boleh menyahwarna? Sebab heksana dia ada tindak balas penambahan dengan apa? Dengan bromin. Okey, tetapi heksana dia tak ada dia tiada tindak balas penambahan. Okey, seterusnya, pemboleh ubah dimanipulasi adalah heksana dan heksena. Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah perubahan warna air bromin. So, kita nak tengoklah warna perang air bromin. Okey, bahan yang kita akan gunakan adalah heksana, heksena, air bromin dalam 111 trichloroetana. Okey, so radas yang kita akan guna adalah tabung uji, silinder penyukat dan penitis. Jadi prosedur eksperimen ini, nampak ni. Okey, kita masukkan heksana yang sebanyak 2 cm padu ke dalam sebuah tabung uji. Kemudian kita titiskan 2 hingga 3 titik air bromin dan juga 111 trichloroetana kepada heksana. Okey, kemudian kita goncang campuran tersebut. And then baru kita rekod pemerhatian. Okey, lagi cikgu akan tunjuk pemerhatian dia Okey, pemerhatian dia saya tunjuk. Okey, manakala tindak balas yang yang ketiga adalah tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey kelas, apa warna larutan kalium manganat 7 berasid ni? Larutan kalium manganat 7 berasid warna apa? Ungu cikgu. Ya, betul, warna ungu. Kenapa cikgu tanya? Sebab kamu kena hafal ya warna-warna larutan larutan yang biasanya menjadi reagent ni. Menjadi bahan uji. Okey? Penunjuklah kiranya reagent ni. Okey. So tujuan eksperimen yang C ni, kita nak bandingkan heksana dan heksena dengan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey. So hipotesis dia kata dekat sini heksena ni dia boleh nyah warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, heksena ni dia boleh. Tapi heksana tak boleh. Iaitu dia tidak menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, kenapa heksena ni dia boleh nyah warna? Sebab heksena ni dia akan menjalankan tindak balas pengoksidaan dengan ejen pengoksidaan iaitu larutan kalium manganat 7 berasid. Tetapi heksana dia tak ada tindak balas pengoksidaan. Dia tak ada tindak balas penambahan. Sebab tu dia tak boleh nyah warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid ni. Okey, so pemboleh ubah yang kita nak manipulitkan adalah heksana dan heksena. Manakala bergerak balas yang kita nak perhatikan adalah perubahan warna lah. Sama ada warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid tu berubah ataupun kekal warna ungu tu. Okey. So yang kita akan malarkan adalah isi padu heksena dan heksana. Okey, so bahan yang kita nak gunakan adalah heksana, heksena larutan kalium manganat 7 berasid. Manakala radas yang kita akan gunakan untuk eksperimen ini adalah tabung uji, silinder penyukat dan penitis. So kamu cuba tengok rajah 2.11. Okey, so first prosedur yang pertama kita masukkan 2 cm padu heksana ke dalam sebuah tabung uji. Kemudian kita titislah 2 hingga titik larutan kalium manganat 7 berasid. And then kita goncangkan. Okey, bila kita goncang, kita perhatikanlah warna ungu larutan
kalium manganat tu berubah ataupun tidak. Kemudian kita ulang balik eksperimen ini, kita guna dengan heksana. Okay, alright. So pemerhatian yang kita nampak, inilah dia kalau kita buat eksperimen ni. Okay, ini adalah eksperimen yang A tadi tu yang B. Yang B iaitu tindak balas alkana dan alkena dengan air bromin. Okay, so kamu rasa-rasalah, ini yang first dan ini yang second. Okay, yang first ni heksana ke heksana? Heksana. Ini adalah heksana. Kenapa kamu kata heksana? Warna dia tak dinyah warnakan. Ya, warna perang air bromin tu tidak berubah atau tidak dinyah warnakan. Manakala yang kedua ini adalah heksana. Sebab heksana ni dia akan bertindak balas ataupun dia mengalami tindak balas penambahan dengan halogen. So dia akan bertukar, dia akan menyah warna. Okey, seterusnya kalau kamu tengok yang C, yang pemerhatian yang C ni, ni hasil lah murid-murid. Kalau kita buat dekat makmal macam ni lah hasil dia. So yang warna purple ini adalah tindak balas antara heksana dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, kalau ini adalah heksana. Ni nampak kan macam perang-perang sikit. Okay, yang ketiganya nampak macam perang-perang, itu pun adalah heksana dan ini adalah heksana dan ini adalah heksana. Okay? Okay. So, kita nak membincangkanlah pemerhatian dia. Okay, kita nak bincang perbincangan dia. Okay. So, kalau kita tengok berdasarkan eksperimen 2A tadi, yang first kita akan bincang dari segi pembakaran alkana dan alkena. Jadi, alkena ni, pembakaran alkena ni dia akan menghasilkan nyalaan yang lebih berjelaga. Sebab apa? Sebab peratus jisim karbon per molekul yang lebih tinggi dalam alkena kalau kita banding dengan alkana. So, macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak kira peratus jisim karbon per molekul dalam sesuatu alkana atau alkena? Okey, formula dia sama je. Kita ambil jisim karbon bahagi dengan jisim molekul darab 100%. So dalam dekat sini kita menggunakan propana. Okey, so propana C3H8. Jadi 3 darab 12. 12 tu adalah 12 ni adalah jisim atom relatif bagi karbon. Okey, jisim atom relatif bagi karbon, manakala satu ni adalah jisim atom relatif bagi hidrogen. Jadi kita selesaikan, kita akan dapati peratus jisim karbon per molekul bagi propana adalah 81.82%. Manakala bagi propena iaitu C3H6, peratus karbon dia lebih tinggi iaitu 85.71. Kenapa karbon lebih tinggi? Sebab hidrogen dia berkurang. Hidrogen dia sikit kan, 6. Yang tadi tu dalam propana hidrogen dia ada 8. So itu yang mengaruhi peratus jisim karbon per molekul dalam sesuatu hidrokarbon itu. Okey. Pembakaran propena ni dia akan lebih jelaga daripada propana sebab peratus jisim karbon per molekul dalam propena ni lebih tinggi daripada propana. And then jelaga yang terbentuk adalah karbon. Okey, sebenarnya jelaga yang terbentuk tu adalah karbon. Jadi bilangan atom karbon per molekul semakin bertambah, maka peratus jisim karbon per molekul pun akan semakin tinggi dan nyalaan tu akan menjadi semakin berjelaga. So itu yang eksperimen yang first tu iaitu pembakaran kita nak banding kejelagaan alkana dengan alkena. Yang kedua dari segi tindak balas dengan air bromin.
Okay, so ibromin dan juga larutan kalium manganat 7 berasid. Okay, so Akena ni dia akan bertindak balas lah dengan ibromin dan juga larutan kalium manganat 7 berasid, iaitu kita bincang tindak balas penambahan kan sebelum ni. That's why dia menyah warnakan ibromin dan warna perang ibromin dan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Tetapi Alkana ni dia tak boleh nyah warna sebab dia memang tak mengalami apa-apa tindak balas kimia. Okay, dia tak mengalami tindak balas penambahan dengan dua-dua reagen ini. Okay, Alkena ni dia akan lebih reaktif daripada Alkana. Sebab apa? Sebab dia adanya ikatan ganda 2 antara atom karbon. Jadi tindak balas penambahan dia berlakulah pada Alkena tapi tak berlaku pada Alkana. Okay, so sekarang sekarang cikgu nak kamu cuba jawab. Kamu cuba jawab latihan modul muka surat 115 dan 115 dan 116. Dan juga latihan pengukuhan buku teks muka surat 118. So kedua-dua soalan ini cikgu nak kamu jawab, kemudian hantar melalui Google, tak payah Google Classroom lah, kita hantar dekat Telegram. Bila Telegram ni cepat sikit lah cikgu nak tanda. Kalau Google Classroom tu okey juga, cuma sometimes saya jarang nak buka Google Classroom tu, kadang teringat baru saya buka. Kalau Telegram ni selalu kita nak buka kan. So tolong hantar melalui Telegram. Cikgu akan online dengan kamu sampai pukul 12. Jangan risau, cikgu akan ada je dalam Google Meet ni sampai pukul 12. Tetapi cikgu juga akan ada dalam grup WhatsApp. So kalau ada soalan boleh tanya direct dalam Google Meet ataupun boleh tanya melalui WhatsApp. So kelas kita cikgu ambil penerangan cikgu sampai sini sahaja. So kalau ada persoalan nak tanya, boleh tanya dekat WhatsApp ataupun boleh tanya directly dekat Google Meet ni.